Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam channel YouTube saya. Uh, kita akan bersambung penceritaan berkenaan saka. Tapi sebelum tu ya, saya nak menambah sikit daripada apa yang saya terlepas pandang kemarin di dalam siri yang pertama, iaitu berkaitan punca seseorang tu berdamping dengan jin. Okey, satu daripada punca yang agak besar lah, yang paling ramai adalah kerana keadaan yang dilalui oleh seseorang tu di suatu tempat tu. Contohnya ya, okey, bila terdengar cerita bahawa di sebuah kampung tu harimau mai masuk kampung dan baham orang kampung lah. Okey, jadi kita tahu kan zaman dulu sesebuah rumah yang dibina dengan sebuah rumah berada dalam keadaan yang agak jauh kedudukannya. Okey, dengan hutan. Dulu bukan macam zaman lah, tak ada lampu jalan kan, dan di satu rumah dan sebuah rumah tu sangat jauh. Jadi kehendak untuk menjaga keselamatan ahli keluarga, anak isteri, dan juga harta benda ni menyebabkan seseorang tu akan mula mencari ikhtiar lah. Dan salah satu ikhtiar yang paling mungkin pada ketika itu yang mudah ialah dengan berdamping dengan jin. Jadi apa yang bila berkait dengan harimau, jadi jin dampingan tu akan berupa harimau lah, jin saka harimau ni. Dan kiranya rumah dia berdekatan dengan sungai. Jadi untuk keselamatan anak isteri dia yang terjun sungai, mandi manda ya, cuci basuh baju di tepi sungai, jadi dia akan berdamping dengan jin saka buaya. Samalah untuk jaga harta benda ya, mempunyai seseorang ni mempunyai ladang, kebun, dusun yang luas dan besar ya. Jadi daripada kena curi, daripada dimusnahkan oleh binatang-binatang buas semua ni, jadi apa yang dibuat ialah akan berdamping dengan jin saka hantu raya. Jadi peringkat awal tu kalau kita tengok, mereka ni berdamping atas sebab untuk menjaga ahli keluarga dan keturunan, juga untuk menjaga harta benda. Tapi malangnya apabila dampingan ni dah mula ada wujud dalam satu keturunan tu, dia perlu diberi makan. Sebab setiap satu suruhan ataupun pekerjaan yang dibuat, dia mesti ada imbuhan yang mesti dibagi, mesti diberikan, iaitu yang dipanggil sebagai bahan semahan lah. Kita semah dia atau jamu dia dengan bahan-bahan tertentu. Sepengetahuan saya lah, taklah begitu teruk pun sebenarnya bahan-bahan semahan ni. Yang kebanyakannya hanya perlu dibagi mungkin setahun sekali, iaitu ketika setiap satu Muharram, ataupun sebulan sekali ketika bulan penuh, iaitu pada 13, 14, 15 bulan Islam. Okey, ada yang bahan semahan hanya botol beras je. Okey, jadi nampak macam mudah kan, tapi akibatnya cukup dahsyat. Okey, jadi kita sambung ya. Apabila dia tak ada anak cucu yang sudi untuk terima dan mewarisi jin pendamping orang tua dia ni, apa akan jadi? Maka si pemilik ni akan hadapi kesukaran lah untuk putus nyawa. Jadi nak berada dalam keadaan nazak yang agak lama. Okey, dan sepanjang berada dalam keadaan nazak tu, banyaklah perkara-perkara yang pelik, yang menyeramkan yang berlaku di rumah tu. Okey, jadi kita sehinggakan pada zaman dahulu kala kita biasa dengar apabila anak cucu tak ada yang sudi terima, maka adalah cerdik pandai ni yang akan mula buka atap bumbung rumah dah. Dia akan buka pada waktu tengah hari, akan buka, dan sekiranya ada bahan-bahan yang pelik-pelik
akan dicarilah dia pakai selongkak, mari apa semua tu selongkak lah kan, cari ada jumpa apa-apa yang pelik semua akan dijemur di terik matahari tu. Kemudian adalah kaedah-kaedah yang dibuat, maka terputuslah hubungan dengan saka tu, dan meninggallah pemilik dia ni. Dan setelah meninggal, masih ada lagi berbagai-bagai upacara, antaranya jenazah mayat tadi akan semasa dimandikan akan diletakkan daun pisang di bawah dia, dan selesai mandi daun pisang tu akan dipotong kepada 3 bahagian. Satu akan diarahlah orang kampung untuk meranyuk sungai, satu akan ditanam di kaki bukit, dan satu akan dibuang daerah. Dan yang si cerdik pandai ni tadi akan katalah sekiranya bercantumlah tiga daun ni, maka hang balik mai lah untuk jaga anak keturunan ni. Memang mustahil lah kan. Okey, itu antara kaedah-kaedah yang dibuat, dan banyak dan bermacam-macam lagi yang ada. Kalau anak cucu yang sudi terima pula, maknanya ada yang sudi terima kalau katalah orang tua dia ni nak bagi satu perkara dan satu benda, satu hampa antara, dan dia sudi terima apa semua, maka ketika itu pemilik ni akan mengajaklah bagi tahu cara sembahan, apa yang perlu dibuat, apa pantang larang dia. So dia akan cerita secara detail. Saya pernah satu ketika dulu dipanggil untuk ikhtiarlah seorang pakcik lah, seorang pakcik, saya panggil Tok Wan lah kan, dah agak berumur, saya rasa umur dalam awal hujung 80 atau awal 90-an. Okey, di sebuah hospital. Okey, saya dipanggil untuk tengok, dan Allahu Akbar, masa sampai tu kalau kita tengok Tok Wan ni, dia terbaring atas katil hospital tu dan mata dia tu tutup rapat lah. Bila kita sentuh, mata dia tiba-tiba akan terbeliak. Dia akan terbeliak, ke kiri kanan, mata dia akan tengok. Okey, dan yang pelik, dia bila dia kita sentuh tubuh badan dia tu, kita akan rasa sejuk. Di mana-mana bahagian tubuh badan lah, di kaki dia pegang semua dah macam ais dah. Kalau macam mayat lah kalau kita sentuh. Dan apa yang dia akan buat ialah bila kita sentuh, dia akan suar tangan dia lagu tu. Dia akan suar lagu tu. Saya peringkat awal saya tak faham lah pasal apa saya tolak tangan dia masa tu. Kemudian adik pada Tok Wan ni bagi tahu kat saya yang sebenarnya bukan tak ada anak cucu yang sudi nak terima, tapi dia tak bagi tahu. Dia mengharapkan sekiranya tak ada anak cucu yang terima jin dampingan abang dia ni, maka akan terputuslah benda tu daripada keturunan keluarga ni. Tapi malahnya tak. Okey, jadi saya dipanggil untuk nak buat rawatan pemutus tu. Jadi semasa di depan tu juga di depan sakit tu adalah beberapa orang lain sesama anak dia pun ada di situ. Adik kepada Tok Wan ni, dia cerita, dia kata dia hanya mau, dia kata yang bila saya sentuh tu kan, yang dia suar tangan tu, sebab dia mahukan salah seorang daripada anak ataupun cucu dia hanya perlu berjabat tangan. Okey, berjabat tangan dengan dia tu, tarik dan kemudian cium di bahagian buku lali ni. Dia nak cium lagu tu, itu saja dia mahu buat. Itu mungkin persyaratan untuk ditransferkan lah, untuk diwariskan kepada kepada anak orang yang cium tu kan. Jadi semasa dia bercerita tu, adik pada Tok Wan ni, tiba-tiba anak ketiga kepada Tok Wan ni, dia terus pergi kat sebelah ayah dia tu, tarik tangan dia, jabat dan cium. Allahu Akbar. Kami macam terkejut lah kan, pasal apa dia ni tiba-tiba buat, sebab dia dengar cerita tu. Kemudian dia menggelupuk dan jatuh pingsan.
InsyaAllah di siri seterusnya nanti saya akan sambung cerita ni. Kita berbalik pada cerita kemarin yang saya nak sambung, ya. Apabila pemilik bagi jin saka ni meninggal dalam keadaan mengejut. Okey. Di zaman dahulu kala tak sama keadaan dengan zaman lah. Okey. Bila kita semakin moden, dunia kita semakin maju, jadi pemilik jin saka ni mereka terlibat dengan kemalangan dan mati. Maknanya mati mengejut lah, mati mengejut. Kemudian kena serangan jantung, heart attack, mati mengejut. Ada yang rumah terbakar ataupun terkena renjatan elektrik pun mati mengejut. Jadi bila mati-mati mengejut ni, kes-kes banyak, jin saka tadi tak dapat turun kepada anak cucu. Dia fikirlah, kalau semua duk mati-mati mengejut lagu ni, habis. Mereka tak dapat nak turun menjaga keturunan seperti yang dijanjikan lah ikut MOU tu kan. Jadi mereka pun fikir, di situlah mainnya yang saya panggil sebagai laluan saka. Saya dah jumpa banyak kes lagu ni. Sebab apabila kita panggil pemilik lah, apabila pemilik ni meninggal dunia, tak ada pun anak atau cucu dia yang sudi terima, dan tak ada akad penerimaan, tak ada terima barang-barang pun. Okey. Tapi setelah meninggal, anak kepada pemilik itu didampingi jin saka tu. Kan dah mula kena ikhtiar pula untuk buat rawatan pemutih. Mana mai? Di situlah saya terangkan mengenai laluan saka ni. Rupanya semasa hidupnya lagi tuan pemilik ni, jin saka tadi dah buka laluan kepada anak dan cucu. Okey, anak ada 5 orang. Dia mungkin akan buka ke 5-5-nya. Mungkin dia buka 3, mungkin dia buka 1. Dan cucu kata ada 10 orang, dia akan buka laluan mungkin pada ke semua cucu dia, mungkin 2 orang, mungkin yang perempuan, mungkin yang jantan. Tu terpulanglah pada jin saka tu. Sebab sepanjang saya ikhtiar buat rawatan pemutus saka, saya tak pernah nampak satu pattern yang serupa walaupun pada jenis saka yang sama. Kita biasa dengar kan, kalau saka hantu raya contoh, dia akan pilih anak sulung atau anak benda tu saya tak jumpa lah. Dia berbeza, semua berbeza. Okey, mungkin dahulu begitu, tapi kemudian dah berbeza. Jadi bila laluan tu dah dibuka, sebab tu pemilik tu, orang tua mereka ni mudah untuk, bukanlah mudah, kira tak payahlah sampai nak buka atap rumah kan, payah rumah lah pun mana boleh buka. Jadi dah tak ada dah kes-kes lagu tu. Mereka boleh pi dengan tenang. Okey, dia boleh pi dengan tenang, tanpa perlu ada sudi atau terima. Dan bila dah pi, dah meninggalnya pemilik ni, anak cucu akan rasa bahawa, Alhamdulillah, tak ada seorang pun kita terima kan, dah terputus lah. Dah, minta maaf tuan-tuan, dia tak terputus. Sebab kes yang main kat saya semua lagu tu lah kan, tak terputus. Dia dah pilih, dah pilih pemilik seterusnya. Semua anak ataupun cucu yang ada darah keturunan bagi pemilik ni, mereka ni semua adalah pewaris. Okey, dan pemiliknya adalah hanya seorang lah yang akan dipilih oleh apa ni. Macam mana tahu kita ni adalah pemilik seterusnya dan ada laluan saka? Dia ada tanda-tanda yang ada pada diri kita yang boleh dilihat dan boleh diuji pula. Okey, insya-Allah nanti dalam siri yang berikutnya saya akan terangkan dengan lebih detail. Okey, saya nak sambung ya cerita kemarin yang tak habis lagi itu. Okey, setelah pak cik ni, doktor katakan bolehlah kan, daripada buat menyurat apa semua tu dan boleh dibawa balik, maka bawa baliklah pak cik ni ke rumah. Jadi sepanjang perjalanan anak-anak akan telefon pihak masjid untuk buat persiapan pengurusan jenazah ni. Okey, sebab mereka dah tahu kan, doktor kata dalam 1 jam macam tu kemungkinan besar akan putus nyawa ni akan meninggal kan. Sebab semasa di hospital, apabila tidak diletakkan bantuan pernafasan tu,
dia akan bernafas. Kemudian baru lepas sekali macam tu. Kira teruk lah, keadaannya sangat-sangat teruk. Dia memang sangat-sangat memerlukan oksigen. Drop sangat-sangat rendah lah oksigen dia. Dan bila sampai di rumah, dah ramai orang kampung semua dah berkerumun, adik-beradik semua dah balik main, semua dah ada lah, kira dah ada kan, semua berkumpul. Dan bacaan Yasin pun berkumandang lah di dalam rumah tu. Di masjid pun mereka dah tunggu dengan keranda, ngapa semua, kain kapal semua dah siap lah, tunggu masa kan, semua dah reda dan tunggu masa je. Kemudian dia sampai di rumah bukan dalam pukul 3 lagi tu. Okey, dia pun tunggu, dia ingat insyaAllah ni kalau tak dapat arang ni mungkin lepas asar lagi akan disimpan. Tapi pakcik tu masih bernafas dan bernyawa lagi. Sehingga lepas asar pun masih, selepas maghrib pun dia masih bernyawa lagi. Dan 11 isyak pun masih bernyawa. Lebih kurang dalam pukul 6 kan, 5-6 petang tu pihak hospital telefon lah pada anak ni, tanya kan, pakcik ni masih, dia kata ya, dia kata ayah ni masih bernyawa lagi, masih hidup lagi, kan, beritahu dekat misi yang telefon tu. Dia kata dia pun agak terkejut kan, tapi tak apalah kan, dia tak apalah. Jadi tunggu dah sampai 10-11 malam. Bila dah sampai 10-11 malam, tentulah orang pun start beransur balik lah semua. Dan semua balik, adik-beradik yang jauh tu semua tidur kat situ lah, tapi yang orang kampung semua dah start beransur balik. Kemudian dia bertunggu dan untuk pengetahuan semua ya, pakcik tu yang dikatakan akan mati dalam tempoh 1 jam, setengah jam ke 1 jam tu, sebenarnya hidup berbulan-bulan lamanya selepas tu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita, Allahu Akbar, kalau kita fikir ya, satu benda yang sangat tak logik, tapi sepanjang pakcik itu ya hidup berbulan-bulan tu, bermacam-macam lah perkara-perkara yang pelik berlaku di dalam rumah tu. Bukan takat pelik lah, tapi pelik dan menyeramkan berlaku di dalam rumah tu, dan juga berlaku kepada orang-orang yang menghuni yang duduk sekali dalam rumah tu. Di situlah baru pada ketika itulah saya dipanggil, dan insya-Allah di dalam siri yang berikutnya saya akan sambung cerita ni. Terima kasih kerana sudi menonton video saya ni ke tamat, dan terima kasih kerana sabar menunggu dan untuk tahu penghabisan penamat cerita ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam siri yang berikutnya. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.